Okey, salam sejahtera. Waalaikumsalam, Tahajahau. Apa khabar pelajar-pelajar? Okey, pelajar-pelajar yang saya kasih sekalian, kita bertemu kembali dalam seminar ramalan online hot tips SPM bagi calon SPM 2020. Apa khabar semua? Semoga semuanya baik-baik. Okey, pelajar, saya ditugaskan untuk menyampaikan beberapa maklumat yang penting yang anda tunggu-tunggu berkenaan dengan subjek pendidikan moral. Okey, pendidikan moral merupakan subjek yang paling mudah. 7 bidang 36 nilai. Itulah sukatan tingkatan 5 di mana pelajar-pelajar akan berdepan dengan peperiksaan pada tahun ini. Okey, semoga pelajar-pelajar dah bersedia. Saya akan mulakan. Sebelum saya mulakan, saya ingin sampaikan I can make you smile dengan maklumat-maklumat yang saya sampaikan sekiranya pelajar beri perhatian kepada saya pada hari ini. Okey, kita akan mulakan. Sebelum saya mulakan sesi saya ini, saya mulakan dengan satu kata-kata hikmah. Success is when your signature changes to autograph. Itulah yang dikatakan oleh APJ Abdul Kalam. Semoga semua pelajar-pelajar, tanda tangan pelajar pada satu masa akan datang akan jadi autograph yang mana ditunggu-tunggu oleh ramai peminat pelajar-pelajar yang telah berjaya dalam hidup. Okey, kita akan mulakan. Pelajar, okay. Pendidikan moral. Okey, nama saya Cikgu Jaya dan saya akan bersama dengan anda selama sejam untuk menyampaikan maklumat-maklumat yang penting yang mana harapan saya adalah untuk membolehkan maklumat saya itu supaya pelajar dapat keputusan yang cemerlang dan gemilang. Okey pelajar, kita teruskan. Next. Okey, pelajar saya berikan masa lebih kurang 1 minit untuk dapatkan jawapan kepada soalan yang saya sediakan di tirai ini. Okey, pelajar lihat soalan berkenaan. Okey, apple 7, anggur 5 tambah apple. Apple sama dengan 1 tambah pisang dan apple tambah anggur tambah pisang. Berapa jawapannya pelajar-pelajar? Cuba jawab. Cuba menggunakan kemahiran matematik yang pelajar sudah pernah ada sekarang ni. Okey, sediakan jawapan untuk soalan ni dalam masa 1 minit. Bermula dari sekarang. Okey pelajar, saya rasa pelajar-pelajar tengah berusaha untuk mencari jawapan yang untuk soalan yang paling mudah untuk anda. Okey, pelajar? Dapat? Ada yang dah dapat? Tahniah. Ada yang masih nak dapatkan kiraan? Okey, bagus. Okey, pelajar. Okey, next. Okey, jawapan anda. Mungkin pelajar 13. Ada yang dapat jawapan 20. Ada yang dapat jawapan 21. Ada yang dapat 25. Mungkin ada yang dapat jawapan selain daripada nombor yang dipaparkan di skrin. Okey, pelajar. Di sini saya nak buat satu andaian. Walaupun soalannya yang sama, pelajar-pelajar mungkin mendapat jawapan yang berlainan dan berbeza daripada pelajar yang lain. Inilah yang nak sampaikan di mana peperiksaan SPM walaupun diberikan soalan yang sama. Semua pelajar yang mengambil pendidikan moral 1, 2, 2, 5, 1 akan mendapat soalan yang sama. Tetapi apabila telah menjawab soalan itu, pelajar diberikan markah yang berlainan. Soalan yang sama, tapi markah yang berbeza. Di mana kesilapannya? Bukan kesilapannya pada jawab soalan tersebut, tapi bukannya pada jawapan itu sendiri. Maknanya masalahnya pada sejauh mana pelajar mentafsirkan soalan yang diberikan dengan tepat supaya anda dapat jawapan yang paling tepat seperti mana dalam soalan tadi jawapannya ialah 21. Okay, next. Okay, so pelajar kita mulakan itu sebagai panduan kepada pelajar. Kita lihat kepada format peperiksaan, kertas peperiksaan 1225/1. Agak mudah, simple, 2 bahagian, tidak banyak yang perlu kita keliru. Bahagian A 8 soalan struktur dan bahagian B 3 soalan esei di mana pelajar dikehendaki jawab 2 sahaja. Okey, itu format. Saya rasa pelajar dah arif dengan format dan sebagainya. Okey, kita sambung dengan okey, kita lihat kepada pelajar, saya nak sampaikan satu perkara di sini. Dia ada 2 persepsi, persepsi guru di bilik darjah dan persepsi pemeriksa dari nak menyediakan markah untuk skrip jawapan kamu. Okey, persepsi guru dulu. Kita lihat. Persepsi gurunya apabila menanda jawapan pelajar untuk mengesan kesalahan yang terdapat dalam skrip jawapan supaya membetulkan kesalahan yang telah dilakukan. Itu persepsi guru. Bagi persepsi pemeriksa, mereka mencari ruang dan peluang untuk memberi markah dengan skrip jawapan pelajar. So maknanya persepsi
gurunya berlainan, berbeza dengan persepsi pemeriksa. Pemeriksa cuba nak cari ruang dekat dalam skrip jawapan yang pelajar sediakan tu untuk diberikan markah. Bukannya untuk menggagalkan tapi nak memastikan pelajar mendapat markah yang sepatutnya daripada skrip yang disediakan. So maknanya untuk yang bakal mengambil peperiksaan SPM nanti khususnya pendidikan moral, pastikan skrip jawapan tu ada perkara-perkara yang boleh diberikan markah oleh pemeriksa. Jangan sama sekali hantar kertas kosong. Okey pelajar, next. Okey, so soalan kita lihat bahagian A, soalan struktur 8 soalan 80 markah. Ini adalah bahagian yang paling penting pelajar di mana pelajar boleh skor markah di bahagian ini. Okey, arahan yang khusus jawab semua soalan. Next. Next. Okey pelajar, saya berdasarkan kepada soalan-soalan yang ditanya, saya telah meringkaskan soalan-soalan tersebut tu mengikut bentuk soalan. Untuk peperiksaan SPM, soalan struktur mempunyai 6 bentuk soalan. Sekiranya pelajar dah boleh memahami bentuk soalan tersebut, saya rasa pelajar tidak akan sama sekali menjawab jawapan yang berbeza daripada apa yang dikehendaki oleh pemeriksa. Okey, bentuk soalan yang pertama paling mudah, soalan tanya nilai. Maknanya pelajar dikehendaki menulis nilai yang sesuai dengan situasi yang diberikan, gambar yang diberikan atau karikatur yang diberikan ataupun diberi peta yang diberikan. So maknanya berdasarkan kepada soalan tu pelajar dikehendaki senarai tulis nilai. So agak mudah, kata kuncinya nyatakan 2 nilai. Senaraikan 2 nilai. Sebutkan 1 nilai. Tuliskan 1 nilai. So itulah antara kata kunci soalan yang akan diberikan. Okey, mudah soalannya, langsung, tidak perlu nak memutarbelitkan pemikiran kita. Cuma apabila ditanya nyatakan 1 nilai, hanya tulis 1 nilai. Tak perlu ditulis dengan ayat yang lengkap seperti mana yang perlu kamu jawab dalam bahasa Melayu. Yang ini bukan bahasa Melayu, yang ini pendidikan moral. Kalau ditanya apakah nyatakan 1 nilai, tulis rasional, bertanggungjawab. Dan itulah yang sepatutnya jawapan yang perlu diberikan. Okey, perlu nilai, hanya menulis nilai tanpa huraian. Maknanya soalan ini selalunya diberikan markah 1 atau 2 dan ada kalanya diberikan markah 3. Next. Okey, bentuk soalan yang kedua pelajar. Tadi kita lihat nilai. Yang ini ialah soalan yang memerlukan definisi nilai. Di mana pelajar dikehendaki menulis keseluruhan definisi yang anda telah hafal ataupun anda telah pelajari atau anda telah memahaminya. Okey, kata kunci soalan agak mudah. Jelaskan maksud nilai. So maknanya pelajar, kalau ada kata kunci ini, pelajar sudah pasti nak menulis nilai. Okay, berikan definisi nilai. Tuliskan maksud nilai. So perkataan-perkataan itu membawa maksud, maknanya pelajar kena beri soalan, maknanya kena memberikan definisi yang anda telah hafal, yang anda telah memahami. Okey pelajar, definisi kalau sekiranya pelajar-pelajar tidak menghafal 36 nilai, itu bukan dosa yang besar. So maknanya pelajar sekiranya nilai yang diberikan itu cuma 1 atau 2 soalan dalam peperiksaan, so pelajar dikehendaki menulis. Sekiranya tak hafal, tak apa, jangan takut, jangan khawatir. So pelajar tulis apa yang kamu tahu tentang nilai tersebut sebagai huraian. Dan mungkin pelajar akan diberikan 1 markah. Dan pelajar yang sudah menghafalnya berikan jawapan definisi yang sepenuhnya. Contohnya saya bagi di sini. Nilai bertanggungjawab. Definisinya, kesanggupan diri seseorang untuk memikul dan melaksanakan tugas serta kewajipan yang sempurna. Itu ialah definisi yang lengkap. Kalau pelajar tidak dapat menulis tersebut, tulis saja. Nilai bertanggungjawab adalah kesanggupan seseorang untuk memikul tugas. Ada 1 markah. So kalau pelajar yang tidak bersedia untuk kata kunci tersebut. So untuk ini tak perlu. Saya menyeru kepada pelajar, jangan dalam suasana yang singkat ni, tak perlulah pelajar mula nak menghafal 36 nilai kalau tidak sebelum ni belum lagi hafal nilai tersebut. Okey pelajar, kita teruskan. Next. Okey, soalan bentuk yang ketiga yang agak kerap, yang banyak diberikan dalam peperiksaan SPM. Okey pelajar, yang ini adalah soalan yang paling banyak yang disediakan dalam soalan tersebut. Yang pertama, bentuk tanya nilai dan penerangan. Dan setiap soalan tu diikuti dengan beberapa soalan dalam bentuk soalan yang ini. Okey, contohnya ditanya, terangkan 2 nilai yang dihayati oleh penderma organ.
berikan dua nilai yang perlu diutamakan oleh individu. Okey, dan uraikan satu nilai yang diamalkan oleh pegawai custom. Okey, dan satu lagi ialah terangkan satu nilai murni yang diamalkan oleh Kenny. So ini antara kata kunci yang disediakan bagi soalan yang diberikan dalam kertas peperiksaan. So jawapannya, calon hanya menulis nilai dan penerangan tanpa kata kunci nilai. Okey, pelajar tidak wajib untuk menulis kata kunci nilai. Agak simple, agak mudah untuk mendekati soalan ini. Jangan panik pelajar. Soalan nilai yang banyak yang diberikan dalam peperiksaan SPM khususnya untuk kertas moral 1225/1. Next. Okey, contoh soalan. Kita lihat contoh soalannya. Berikut adalah perbualan beberapa orang pekerja yang telah dipecat oleh syarikat Bumblebee. Okey, Jackie. Jackie berkata, kenapa kita semua dipecat tanpa diberi notis terlebih dahulu? Dan Samantha kata, iyalah, ini tidak betul. Syarikat kita telah melanggar Akta Kerja 1955. Di mana Nayantara kata, nampaknya syarikat kita telah menindas kita. Huraikan nilai yang harus diamalkan oleh majikan terhadap pekerja. Soalannya langsung, secara langsung, direct, tidak perlu gusar sebab soalannya secara langsung dah memahami apa yang nak dijawab tu dah diberikan dalam uraian tersebut. Okey, kita lihat soalannya. Okey, next. Okey, kita lihat contoh jawapan yang sepatutnya pelajar berikan dalam peperiksaan ini. Okey, pelajar ya, perkara yang penting dalam nak menjawab soalan uraian nilai dan uraian ini, kita lihat ada satu lagi perkara yang penting pelajar harus nyatakan di situ ialah watak. Di mana watak amat penting dalam menjawab soalan yang dalam bentuk format ini. Okey, sini wataknya ialah majikan. Okey, apakah nilai yang perlu diamalkan oleh majikan? So, kita ambil majikan itu sebagai watak, harus mengamalkan nilai bertanggungjawab. Dah ada nilai ya, satu nilai. Dan yang ketiga tu kita berikan huraian untuk menjaga kebajikan pekerja. So agak simple, mudah. Watak, nilai dan huraian. So maknanya pelajar akan diberikan 2 markah. Dan 2 markah yang seterusnya datang daripada jawapan yang kedua. Okey, majikan juga harus mengamalkan nilai rasional supaya menyediakan pampasan yang adil. So di sini pelajar telah mengemukakan 2 nilai dan 2 huraian yang berkaitan dengan nilai yang telah anda berikan. So maknanya pelajar atau calon peperiksaan akan diberikan 4 markah penuh untuk jawapan ini. So agak mudah ya pelajar. So yang inilah yang dikehendaki oleh pemeriksa untuk diberikan markah kepada calon-calon yang bakal mengambil peperiksaan pendidikan moral pada hari yang tertentu nanti. Okey, kita next. Next. Okey, soalan yang kedua, kita lihat soalan senario ni yang biasa kita lihat disebabkan oleh norma baru dengan CMCO ataupun PKP ini, harga-harga barang tu ramai yang keluar ya, kata harga barangannya telah naik. Saya ambil senario tu ataupun situasi tersebut sebagai soalan. Senario di bawah menunjukkan situasi di sebuah gerai menjual daging ayam. Okey, ini perkara biasalah Mumtaz. Ini kan musim perayaan. Itu adalah kata-kata yang diucapkan oleh peniaga terhadap kenyataan yang dikemukakan oleh Puan Mumtaz. Okey, mahalnya harga ayam. Ni, bukankah kerajaan kita sudah menetapkan harga silingnya? Itu sebagai seorang pengguna menyatakan keluhannya. Okey, soalannya, terangkan 2 nilai yang harus diamalkan oleh pengguna. Wataknya pengguna ya, supaya tidak terberdaya dengan taktik peniaga. Soalan dia. So pelajar seharusnya memahami kehendak soalan. Watak pengguna dan nilai. Dia dikehendaki menjawab 2 nilai. Okey pelajar? So kita lihat apa jawapan dia. Bagaimanakah jawapan yang sepatutnya diharapkan oleh pemeriksa? Next. Okey. Okey, tengok format jawapannya watak ditambah dengan nilai dan diikuti dengan huraian. Contoh jawapan. Pengguna, saya dah kata tadi pelajar, beri perhatian kepada watak. Pengguna harus mengamalkan nilai melindungi hak pengguna. Itu nilai yang sesuai dengan situasi ini. Okey, dengan boikot membeli barangan yang dinaikkan harga. Itu adalah huraian. Okey pelajar. So kita lihat yang kedua.
pengguna watak ya yang harus mengamalkan nilai rasional agar membandingkan harga sebelum membeli. So maknanya saya rasa pelajar tidak akan lari ataupun terkeluar daripada ruang lingkup jawapan sekiranya pelajar dapat menggunakan apa saja maklumat yang terdapat dalam soalan tersebut. Agak mudah, simple. Inilah yang dikehendaki oleh pemeriksa supaya pelajar dapat markah yang sepenuhnya. Okey, next. Kita lihat bentuk soalan yang keempat pelajar. Yang ini yang banyak diberikan dan setiap soalan struktur tu sudah pasti ada bentuk soalan ini, iaitu soalan tanya fakta. Fakta ni agak mudah pelajar, yang pelajar bukan sesuatu yang baru dan pelajar sudah pun mengetahuinya dalam tingkatan 4 dan pun dalam tingkatan 5 sewaktu anda telah pun di sekolah. Okey, kita lihat tanya fakta. Biasanya soalan tanya fakta ni tertumpu kepada 3 aspek. Sebab, kesan, langkah. Inilah SKL. Sebab, kesan, langkah. Dia akan tanya 2 cara. 3 faktor. Uraikan 2 kesan. Jelaskan 2 tindakan. Terangkan 3 impak negatif. Sebutkan 2 kekangan. Kekangan itu bermaksud halangan. Apakah punca? Ini antara soalan-soalan yang sering dikemukakan untuk setiap isu soalan yang diberikan dalam peperiksaan. So pelajar sudah, kalau sekiranya anda dah biasa dengan kata kunci ini dan memahami kehendak kata kunci ini, saya rasa nak jawab soalan itu agak mudah. So dalam soalan ini, biasanya dia bermula dengan 1 markah, 2, ada yang 3, ada yang 4, paling tinggi 6 markah di mana dikehendaki menulis 3 kesan atau 3 langkah atau 3 tindakan. Okey, next. Next. Okey. So kita lihat soalannya pelajar. Saya ambil gambar. Kita ambil gambar ya, saya rasa gambar yang menunjukkan salah satu hidupan laut itu terumbu karang. Saya rasa semua pelajar Arif tahu ya apa itu terumbu karang dan sebagainya. Kita lihat soalan dia. Jelaskan 3 faktor yang menyebabkan kemusnahan terumbu karang. Okey, pelajar, selepas membaca soalan, pastikan anda beri perhatian kepada peruntukan markah yang diberikan untuk soalan tersebut. Yang itulah amat penting. Bila dibagi 3 markah dan ditanya 3 faktor, pelajar tidak perlu buat huraian. Kalau soalannya memerlukan 2 faktor dan diberikan 4 markah, okey, pelajar perlu membuat soalan tersebut, maknanya 1 faktor dengan 1 huraian. So maknanya pelajar hanya kemukakan 2 faktor diikuti dengan huraian untuk fakta tersebut. Itulah yang perlu kamu lakukan. Okey, kita cuba lihat contoh jawapan yang saya sediakan. Okey, format jawapan faktor. Okey, jawapan faktor di mana 1 faktor 1 markah. Sebab dibagi 3 saja. Okey, so mudah saja. Mengapa terumbu karang diancam? Bagaimanakah dia ancam? So, jawapan dia, tumpahan minyak akibat kemalangan kapal laut. Okey. Yang kedua, penangkapan ikan menggunakan pukai harimau. Pembuangan sampah, barangan plastik. So, ini adalah 3. Yang ini common, yang mudah yang dapat. Faktor-faktornya tak perlulah nak fikir terlalu lama ya. So, apa yang pelajar tahu, apa yang pelajar sudah baca, apa yang pelajar sudah dengar, itulah maklumat yang digunakan untuk jawab soalan yang sedemikian. Tak perlu banyak nak fikir. Okey pelajar, so saya harap pelajar-pelajar boleh ikuti apa yang saya sampaikan ini yang ini merupakan bentuk soalan yang keempat. Okey, kita teruskan dengan bentuk soalan yang ini ada satu lagi contoh. Berikut ialah jenayah siber yang kerap dilakukan oleh remaja dalam internet. Sekarang ni kerap jenayah siber ni menjadi satu topik yang besar ya, yang dibincangkan oleh semua pihak nak mengawal jenayah siber ni yang semakin kerap ya. Okey, maklumat yang diberikan ialah jenis-jenis jenayah siber. Menggoda maklumat orang lain. Ini menggoda maknanya mengambil maklumat orang lain tanpa diketahui olehnya. Mengeluarkan maklumat palsu dalam Facebook. Ini biasa. Memfitnah pengguna internet dengan sesuka hati. Ini yang sepatutnya dilakukan. Menyebarkan bahan-bahan berunsur negatif dalam internet. Okey, huraikan 2 kesan jenayah siber kepada golongan remaja. Seperti mana yang saya katakan sebelum ni pelajar, setiap soalan yang fakta ni, pelajar juga perlu rujuk kepada wataknya. Siapa pelaku dia?
Itu yang agak penting sebab itu yang akan menjuruskan jawapan kita yang tepat supaya dapat markah yang penuh. Okey, kita lihat jawapan dia. Next. Okey, contoh jawapan. Watak tambah fakta, kesan ya, dan diikuti dengan satu huraian. Okey, 4 markah, 2 jawapan ya. Memang disediakan ruangan jawapan yang sesuai untuk pelajar dalam kertas soalan tersebut. Pelajar tidak perlu nak tulis 1, 2 dan sebagainya. Memang dah tersedia dalam kertas soalan tersebut. Okey, remaja, watak ya. Remaja boleh diheret ke mahkamah. Kalau golongan remaja terlibat dengan salah satu daripada jenayah siber tu, mungkin anda boleh diheret ke mahkamah. Itu ialah fakta. So yang seterusnya kita huraikan fakta tersebut. Okay, so sehingga boleh mencemarkan imej diri. Sesiapa yang diheret ke mahkamah sudah pastilah imej dirinya tercela. So itu yang itu diberikan sebagai huraian. Saya rasa pelajar boleh ikuti ya dalam keadaan ini. Okey, yang kedua, remaja, wataknya ya, remaja membazir masa yang menjejaskan masa depan mereka. Inilah kebanyakan remaja yang menggunakan internet dengan wenang-wenangnya tanpa melihat kepada masa. Sebab masa itu amat penting kepada kita untuk menjanakan atau menentukan masa depan kita pelajar. Okey, so itu 2 fakta dan diikuti dengan 2 huraian. Simple, mudah, begitu saja. Tak perlu nak banyak yang perlu kamu merunsing ataupun berfikir dalam dewan peperiksaan tersebut. Okey, belajar? Sambung. Next. Okey. Soalan yang kelima. Bentuk soalan yang kelima untuk soalan struktur. Yang ini paling ramai yang rasa macam takut. Ya. Bila dengar je perkataan kebat tu seolah-olah dia dah demam panas. Apalah dia nak taja kebat ni. Dah demam panas ya. Dalam dewan peperiksaan walaupun dia sejuk, dia dah berpeluh dah dengan soalan kebat ni. So kita lihat soalan kebat ni bukan apa pun. Bukan datang dari langit pun. Cuma datang daripada buku dan apa pengetahuan kita dan sebagainya. Okey, kita lihat bentuk soalan kebat. Kemahiran berfikir aras tinggi. Tak sebagaimana tinggi pun. Cuma pelajar yang rajin, pelajar yang membaca banyak maklumat, yang banyak berbincang tentang isu-isu yang semasa ni dah tak ada isu pun nak jawab soalan ini. Cuma persediaan mental pelajar tu akan memberikan jawapan yang tepat dalam dewan peperiksaan. So maknanya pelajar kena bersedia secara fizikal satu, yang kedua secara mental. Supaya lebih tenang ya untuk berfikir jawapan-jawapan untuk soalan yang dikemukakan itu. Okey pelajar, kita lihat bentuk soalan ni. Biasanya dia bermula dengan kata kunci soalan pada pendapat anda. So maknanya pelajar perlu berfikir untuk memberikan maklumat yang dikehendaki dalam soalan tu. Nyatakan pendirian anda. What is your stand? Bagaimanakah anda menghargai pengorbanan pengorbanan tentera? Okey, wajarkah budaya swafoto dibenarkan? Okey, wajarkah budaya swafoto? Kalau tak pasti dengan perkataan, cuba lihat maklumat yang diberikan dalam soalan tersebut. Mungkin ada tips yang diberikan untuk pelajar memahami apa itu swafoto. Saya rasa tak ada isu ya. Swafoto sekarang ini satu budaya yang paling popular dalam kalangan semua orang yang menggunakan gadget. Okey, kita lihat catatan ya pelajar. Calon hanya menulis pendapat dan huraian pendapat. Okey, menulis pendapat dan huraian pendapat. Satu pendapat dan jelaskan huraian. Dan hanya menulis nilai jika ditanya. Tidak perlu ada nilai dalam soalan ini. Jangan selitkan nilai sebab semuanya berkaitan dengan nilai. Kalau ditanya baru kamu selitkan. Kalau tidak, tak perlu nilai. Contoh soalan. Kita lihat contoh soalannya. Okey, lihat gambar sebab keluarga keluarga pada masa sekarang ni. Gambar di bawah menunjukkan senario anggota sebuah keluarga yang sibuk dengan gadget masing-masing. Okey, so ayah ada gadget, ibunya dengan tab, anaknya dengan telefon dan bukan saja anak, haiwan peliharaan kesayangan mereka pun dah diberikan gadget. Inilah situasi yang berlaku dalam keluarga yang moden, keluarga yang dianggap sebagai kita dah pada masa sekarang. Perkembangan teknologi dan komunikasi banyak membawa perubahan kepada cara hidup keluarga masa kini. Anak-anak akan leka dengan gadget elektronik. Kebanyakan ibu bapa juga kurang berinteraksi dengan anak-anak kerana terlalu leka dengan gadget elektronik. Pelajar,
Beri perhatian ya pelajar. Setiap maklumat yang diberikan dalam soalan itu pelajar perlu baca dan memahaminya. Okey, kalau sekiranya pelajar kata terlalu panjang, tak perlu nak baca, saya baca soalan saja untuk jawab soalan tu mungkin akan tersasar daripada jawapan yang sepatutnya. Okey pelajar, faham ya? Semua maklumat yang disediakan dalam soalan tu pelajar perlu tahu dan memahaminya dengan baik, sebaik-baik mungkin. Okey, soalannya, huraikan dua peranan ibu bapa. Dua peranan. Okey, markah 4. Dua peranan ibu bapa untuk menangani gejala penggunaan gadget sewaktu makan. Okey pelajar, faham ya soalan? Sewaktu makan, bukan sewaktu duduk di atas sofa. Walaupun di gambarnya nyatakan mereka duduk di atas sofa. So soalannya ialah di tempat makan atau di meja makan. Okey, next kita lihat jawapan dia. Okey, format jawapan pelajar. Sekali lagi saya ingatkan kepada pelajar-pelajar yang saya sayangi dan yang bakal akan mendapatkan markah skor yang paling baik untuk kertas moral ni. Lihat pelajar, format jawapan ini juga memerlukan watak diberikan keutamaan. Siapa? Okey, dan kamu beri fakta, kamu berikan maklumat dan kemudian diikuti dengan huraian. Ibu bapa, watak ya, menjadi suri teladan, role model dengan tidak menggunakan gadget sewaktu makan. Ini yang sepatutnya dilakukan oleh ibu bapa. Mereka jadi contoh. Itu yang mudah, tak perlu nak fikir. Itulah sepatutnya yang dilakukan. Yang kedua, jawapan yang kedua, fakta yang kedua, ibu bapa menetapkan peraturan. So mereka perlu ada peraturan. Mana setiap isi rumah, setiap keluarga, di dalamnya dia ada beberapa peraturan. Di mana peraturan itu perlu diikuti ataupun perlu dilaksanakan oleh ahli-ahli dalam keluarga tersebut. So di sini kita katakan ibu bapa menetapkan peraturan supaya gadget dilarang sewaktu makan. Kalau kedua-dua diramalkan, saya kita kalau inilah jawapan yang diberikan oleh pelajar tu, saya rasa pelajar sudah layak mendapat 4 markah penuh untuk soalan ini. Okay, tak perlu banyak fikiran, cuma lihat apa yang kamu boleh fikirkan dalam ruang yang disediakan dalam soalan tersebut. Okay, pelajar, next. Okay, bahagian soalan struktur, bentuk soalan yang ke-6. Yang ini yang penting pelajar sebab dalam beberapa tahun yang kebelakangan ini soalan-soalannya selalunya diberikan apa kata kunci yang memerlukan jawapan. Maksudnya soalan yang memerlukan jawapan. Ya atau tidak. Itu antara jawapan. Contohnya dimula dengan soalannya selalu bermula dengan kata kunci wajarkah. Okey, jawapannya ada dua ya. Wajar atau tidak. Perlu dinyatakan, wajib dinyatakan oleh pelajar atau calon semasa menjawab soalan. Patutkah? So pelajar calon perlu jawab patut, tidak patut. Saya, okey, apakah perasaan anda? Okey, kalau kamu diberikan gambar, katalah di sekeping gambar yang berkaitan dengan penderaan kanak-kanak. Lepas di bawah tu ditulis, apakah perasaan anda apabila melihat gambar tersebut? Okey, pelajar nyatakan perasaan saya sedih, kecewa. Okey, jangan kata bila ada gambar penderaan kanak-kanak kamu kata saya berasa gembira, bercanggah dengan perasaan yang sepatutnya. So maknanya kamu berikan perasaan anda apabila apa yang anda rasai apabila melihat sesuatu gambar atau sebagainya. Okey, namakan agensi, ini yang selalu keluar. Kalau ada berkaitan dengan agensi-agensi yang tertentu, custom, PDRM, bomba ataupun agensi-agensi antarabangsa. So pelajar perlu namakan agensi tersebut. Sebutkan akta. Dan soalan ini juga agak diberikan satu atau dua soalan dalam kertas soalan tahun-tahun lepas, di mana kalau dia ada berikan situasi tentang penderaan kanak-kanak, anda dikehendaki menulis sebutkan satu akta berkaitan dengan penderaan kanak-kanak. So maknanya agak mudah, akta perlindungan kanak-kanak. Itu jawapan. So kita lihat contoh soalan. Okey, ini gambar ya diberikan. Contoh soalan sebegini ya, dibagi logo. Kemudian dikehendaki ini berikut adalah logo sebuah pertubuhan antarabangsa. Okey. Bagaimana jawapan soalan dia? Apakah nama pertubuhan antarabangsa di atas? Pelajar tak perlulah nak tulis nama pertubuhan antarabangsa di atas ialah Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Okey, tak perlu. Pelajar dengan ringkas, dengan mudah. Tak perlu nak gunakan ayat yang lengkap, ayat yang penuh dan sebagainya. Nak fikirkan dalam masa situasi tersebut. Jawab saja Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu.
Okay, itu saja yang dikehendaki lakukan oleh pelajar dalam dalam nak menjawab atau mendekati soalan yang sedemikian. Kadang-kadang dibagi gambar, beberapa keping gambar tentang katalah monumen-monumen yang ada di negara kita. Dan kemudian diminta anda menulis namakan 2 monumen yang diberikan dalam gambar tersebut. So ikut je apa yang kamu tahu. Contohnya bangunan, katalah dibagi bangunan bangunan berkembar Petronas. Tulislah kat situ. Okay, itulah antara soalan yang pelajar perlu jawab. Okay, next. Next. Okey pelajar, sebelum ke bahagian B, saya ada beberapa perkara yang perlu saya nak agihkan dengan pelajar. Okey, untuk pelajar-pelajar yang sudah lama berada di rumah dengan CMCO dan PKP ini, pelajar mungkin berada di ruang lingkup 4 dinding di rumah dan dengan sibuk dengan membuat persiapan peperiksaan dan sebagainya. Okey, untuk pendidikan moral, subjek pendidikan moral saya bagi petua yang paling mudah, paling senang untuk jawab soalan-soalan yang diberikan dalam peperiksaan. Petuanya agak mudah pelajar. Petuanya ialah, okay, saya rasa antara ramai yang mengikuti sesi ini, ramai antaranya dah pun pernah sampai ke Batu Cave, ya, satu tempat yang kerap dikunjungi oleh semua ya. Okey, mungkin dah sampai Batu Cave. Sebelum nak naik ataupun nak tapak ke atas tangga tu, di depan tu ada pintu gerbang yang besar. Di atas pintu gerbang tu dia terletak 3 patung monyet. Dan patung tu dia tutup mata, satu lagi dia tutup telinga, satu lagi patung tu dia tutup mulut. Okey, dan itu sejarah simboliknya ada beberapa perkara yang nak disampaikan. Okey, untuk pendidikan moral tu saya ambil simbolik tersebut untuk menyampaikan beberapa maklumat kepada pelajar. Untuk pelajar-pelajar yang bakal menduduki peperiksaan moral ni, petua saya agak mudah. Pelajar, buka mata, buka telinga dan buka mulut. Okey, bukan untuk perkara-perkara yang lain, tapi untuk dapatkan maklumat yang secukupnya, lengkapnya untuk sebagai persediaan untuk jawab soalan. Buka mata, melihat apa yang berlaku di sekitar kita. Lihat apa yang berlaku. Okey, apa peristiwa yang berlaku? Apa yang digambarkan? Apa yang perkara-perkara, peristiwa-peristiwa yang berlaku di sekitar kita dan di antara bangsa. Lihat. Perkara yang kedua, petua yang kedua, dengar. Dengar apa yang berlaku dalam berita, dengar kabar, dengar apa yang TV atau berita TV membincangkan tentang suasana semasa, isu-isu semasa, dengar. Dan juga dengar daripada kawan-kawan yang membincangkan tentang perkara-perkara yang tertentu, tentang isu-isu semasa, dengar. Yang ketiga, kamu buka mulut untuk buat perbincangan bersama dengan kawan. Agak mudah, gadget dah ada. So hanya nak letak topik dan tajuk, kita buka atau bincang tentang sesuatu isu. So untuk melengkapkan diri kita dengan maklumat yang secukupnya. Sebab pendidikan moral dia tidak banyak yang keluar daripada buku teks. Kebanyakan soalan tertumpu daripada apa yang dibincangkan dalam buku teks. Jangan lari daripada buku teks. Isu-isu yang dikemukakan dalam buku teks itulah yang akan dijadikan soalan. So itu sebabnya untuk pendidikan moral, buku teks amat penting untuk pelajar. Buku teks tingkatan 4 dan tingkatan 5. Go through, sleep. Satu persatu, lihat isu-isu yang dibincangkan dalam buku teks tersebut. Itulah bakal akan ditanya soalan nanti. Dia tidak akan keluar daripada itu. Mungkin 1-2 soalan itu berkaitan dengan isu-isu yang berlaku sekitar kita. Okey pelajar, so kita teruskan dengan bahagian B, di mana pelajar-pelajar perlu beri perhatian kepada bahagian B, soalan esei. Okey, di sini ramai yang kata soalan esei itu agak sukar sebab sukar nak jawab dan sebagainya. Simple pelajar. Soalannya 3. Yang diberi 3 soalan dan pelajar dikehendaki menjawab 2 soalan. Okey, dan markah di sini adalah 20 markah, setiap soalan 10 markah. Saya rasa yang ini pelajar dah tidak ada masalah dan kita teruskan dengan soalan. Bentuk soalannya dulu. Okey. Okey, soalan pertama. Bentuk soalan pertama. Okey, soalan yang bertanyakan nilai. Okey, yang ada nilai. Okey pelajar, so huraikan nilai yang perlu diamalkan oleh rakyat Malaysia. Kalau sekiranya ada perkataan nilai itu sudah pasti, jawapan yang pelajar berikan mesti ada nilai. Huraikan jawapan anda berdasarkan nilai-nilai murni yang dipelajari. Jawapan anda hendaklah berdasarkan nilai-nilai murni yang dipelajari.
Beri hujah handa berdasarkan nilai-nilai murni yang dipelajari. So kesemua kata kunci soalan tu hampir sama, membawa maksud yang sama pelajar. Di mana esei pelajar perlu diselitkan dengan nilai-nilai yang sesuai dengan isu yang dikemukakan. Okey pelajar, dengar ya, ini yang paling penting. Pelajar perlu menulis nilai maksima 3 nilai. So, walaupun pelajar tulis 10 nilai dalam esei tersebut, markah hanya diberikan kepada 3 nilai maksima. So, itu sebabnya kalau pelajar yang dah tahu yang 3 nilai itu sesuai dengan isu, dah cukup dengan 3. Kalau ada kalanya cikgu minta supaya pelajar tulis 5 nilai. Kalau ada nilai yang tidak sesuai dan dimasukkan dalam jawapan tu, dan nilai yang keempat dan kelima tu akan memberikan satu lagi markah kepada pelajar-pelajar. So itu ialah skill ya yang pelajar boleh gunakan dalam masa Dewan Peperiksaan. Okey pelajar, saya harap pelajar faham bentuk soalan yang pertama. Inilah paling banyak ya, bentuk soalan ini paling banyak dikemukakan dalam peperiksaan dalam tahun-tahun yang lepas. Kita lihat bahagian yang kedua. Next. Bentuk soalan yang kedua. Ini bentuk soalan esei fakta. Seperti mana saya kata sebelum ni, fakta ni berdasarkan 3 aspek yang utama. Sebab, kesan, langkah, punca, tindakan dan kesan. So itu antara soalan yang boleh dikemukakan untuk soalan fakta. Dan ada kalanya soalan fakta tu digambling ataupun digabungkan dengan nilai. Huraikan kesan terhadap masyarakat dan negara. Cadangkan langkah-langkah yang harus diambil oleh ibu bapa. Huraikan cara dan kepentingan kempen hijaukan bumi. Okey pelajar, walaupun dalam soalan fakta ni tidak ada dikatakan tentang nilai. Okey. Ini satu lagi perkara yang perlu dilakukan oleh pelajar yang mudah ya. Walaupun ditanya tentang keperluan nilai dalam soalan tersebut, saya minta pelajar tulis sekurang-kurangnya 3 nilai. Walaupun ditanya, tak ada dalam situ dia kata, uraikan cara-cara dan kepentingan kempen hijaukan bumi di negara kita. Okay, kamu nak uraikan tentang kepentingan. Tak ada soalan nilai pun dalam soalan tersebut. Tapi saya minta pelajar-pelajar selitkan nilai itu dalam waktu nak menjawab soalan tersebut sekurang-kurangnya 3 nilai. Agak mudah sebab 3 nilai dah ada 3 markah. Dan 7 markah lagi datang daripada huraian pelajar atau fakta yang dikemukakan oleh pelajar. Okey pelajar, itu yang sepatutnya bentuk atau format yang perlu pelajar gunakan. Soalan nilai, tak ada nilai, so pelajar cuba selitkan 3 nilai maksimum. Okey. Next. Okey, bentuk soalan yang ketiga pelajar. Seperti mana yang ada dalam soalan struktur tu. Kita lihat soalan yang ketiga ialah soalan esei kebat yang nak menguji sejauh mana pelajar-pelajar menggarap perkara-perkara yang berlaku di sekitar kita. Contoh soalan ini biasanya ditanya, mengapakah rakyat Malaysia menerima sambutan perayaan pelbagai kaum? Okey, wajarkah budaya swafoto diamalkan dalam budaya kita seharian? Sejauh manakah anda mengamalkan cara hidup lestari? Okey, ini antara contoh-contoh soalan ya ataupun skop soalan yang boleh bakal dikemukakan dalam peperiksaan. Okey, apa keperluan pelajar? Calon menulis 3 nilai maksima. 3 nilai dan diikuti dengan 7 huraian. Kebat ya. So kebat tu ialah macam esei BM, esei ringkas BM. Ditanya cara-cara katalah cara-cara untuk menjadikan sebuah keluarga itu keluarga bahagia, contohnya. So maknanya pelajar kena bagi cara je lah. So maknanya tak perlu nak risau sangat. Dari manalah nak dapat jawapan. Jangan selalu pandang ke atas dari langit. Mungkin pelajar-pelajar tidak akan diberikan wahyu yang untuk dapat jawapan dan sebagainya. So pelajar, gunakan apa yang dah tersedia. Gunakan peluang. Tenangkan diri kamu dan untuk menjawab soalan tersebut. Okey, so kita lihat contoh soalan. Okay, next. Okay pelajar. So saya nak bincang soalan ni dari 2 sudut dia pelajar. Okay, gambar ni, selamat datang ke rumah orang tua Al-Ikhlas. Dan kita dapati gambar yang kedua tu seorang anak tu membawa ibunya yang dah berusia tu mengantar ke rumah orang tua yang tersebut.
Terdapat setengah anak yang mengambil keputusan untuk menempatkan ibu bapa mereka di rumah orang-orang tua. Okey, ini kehendak maklumat yang diberikan untuk soalan tersebut. Soalannya, wajarkah tindakan anak-anak tersebut? Wajarkah? Yang tu sudah ada soalan ya pelajar. Wajarkah? Maknanya pelajar perlu jawab. Huraikan alasan anda berdasarkan nilai-nilai murni yang anda telah pelajari. So maknanya dia ada 3 aspek pelajar. Dia ada soalan, wajarkah? Kemudian kamu kena beri huraian. Dan kamu juga harus selitkan nilai. So ada 3 perkara dalam soalan ini. So kalau pelajar dah faham, dah tahu, ada 3 perkara dalam soalan ini, saya rasa jawapannya agak mudah yang pelajar boleh disampaikan dengan paling mudah. Okey, kita lihat next. Kita lihat contoh pelajar. So pelajar sediakan skema. Okey, sediakan skema atau ringkasan skema. So maknanya tulis saja, format dia mudah. So jawab soalan, dia ada soalan ya. Kalau kamu pelajar atau calon rasa tidak wajar, tulis kat situ, tidak wajar. So itu akan diberikan 1 markah. Okey, nilai, tuliskan 3 nilai rasional. Okey, anak-anak perlu mengamalkan nilai rasional, nilai bertanggungjawab, nilai kasih sayang. Dah 3 markah. So pelajar untuk jawapan dah 1 markah, 3 nilai itu dah 3 markah dan pelajar dah dapat 4 markah dan 6 markah yang selebihnya datang daripada huraian yang anda akan kemukakan. Anak harus melaksanakan tugas menjaga ibu bapa, 1 huraian. Anak-anak perlu menyediakan tempat tinggal yang selesa untuk ibu bapa, itu 1 markah. Harus mengenang dan menghargai jasa ibu bapa. Okey, anak-anak, okey, perbuatan ini akan menjatuhkan imej anak-anak, 1 markah. Ibu bapa akan merasa sangat sedih sekiranya ditinggalkan di rumah orang tua. Ibu bapa akan hilang tempat menumpang kasih. Okey pelajar, itu antara pilihan ayat-ayat yang saya kemukakan kat situ. Saya rasa pelajar boleh kemukakan lebih daripada apa yang saya catat kat situ. Mungkin boleh fikir lebih banyak lagi. Okey, untuk soalan tidak wajar. Okey, soalan ini juga pernah boleh ditanya, wajarkah? Tu boleh pelajar jawab dalam aspek wajar. Kalau pelajar kata wajar, anak-anak mengantar orang-orang atau ibu bapa mereka ke rumah seri kenangan. Kalau kamu rasa wajar, pelajar perlulah berikan alasan-alasan yang sesuai dengan jawapan yang anda pilih. Dalam peperiksaan, dalam soalan yang memerlukan wajar dan tidak wajar, tidak ada satu jawapan yang muktamad. Terpulang pada pelajar. Kalau pelajar rasa wajar, gunakan tulis wajar dengan alasan yang tertentu. Sebab sekarang ini ramai daripada anak-anaknya mengantar ibu bapa yang dah berusia tu ke rumah-rumah orang tua ni supaya mereka dapat teman yang baru. Mereka dapat suasana yang lebih selesa. Mereka dapat bergaul dengan orang-orang yang sebaya dengan mereka. Mereka dapat bertukar fikiran yang dengan kawan-kawan mereka. Itu antara perkara tu yang menyebabkan mereka mengantar ibu bapa mereka ke rumah-rumah orang tua supaya mereka lebih selesa. Berbanding dengan berada di rumah berseorangan. Nah, itu dia ada pilihannya pelajar. Jadi tidak ada satu jawapan yang muktamad dan skema juga tidak disediakan secara satu. Maknanya mereka akan sediakan dalam soalan yang tersebut. Skemanya ada kedua-dua bahagian tersebut. Okey, kita teruskan. Okey, contoh soalan yang kedua pelajar yang ini berkaitan dengan Greenpeace. Saya rasa pelajar pernah dengar dan juga pernah belajar dalam pendidikan moral. Okey, maklumat berikut berkaitan dengan contoh bantahan-bantahan pertubuhan Greenpeace di peringkat global antarabangsa ya. Okey, membantah ujian nuklear yang dilancarkan oleh beberapa negara yang terlibat dengan penciptaan senjata nuklear. Okey, antara negara-negara ya mereka berpesan supaya ujian nuklear perlulah dihentikan untuk menjaga keamanan. Okey, itu adalah perjuangan Greenpeace. Satu lagi perjuangan membantah tindakan beberapa negara yang menjalankan industri memproses daging ikan paus untuk diekspor. Okey, yang ini berkaitan dengan hidupan laut. Ketiga, membantah pemusnahan hutan untuk kegiatan pembalakan, pembinaan, empangan dan industri. So, memang di negara kita sendiri pun kerajaan juga sedang berusaha untuk mengurangkan pembalakan supaya kawasan tadahan air dan alam semula jadi itu dikekalkan untuk generasi akan datang. Okey pelajar, so 3 maklumat. Saya berpesan kepada calon-calon yang pelajar-pelajar yang berada di depan saya ini. Pelajar pastikan anda ambil masa yang sesuai untuk membaca semua maklumat yang diberikan dalam
soalan. Supaya jawapan pelajar tidak tersasar daripada jawapan yang sepatutnya. Soalan dia pelajar, setujukah anda bantahan-bantahan yang dilakukan oleh Pertubuhan Greenpeace? Okey, setujukah anda? Mudah. Ada soalan tak? Ada. Perlu tak ada jawapan? Patut. Okey, so kita lihat. Jawapan anda adalah berdasarkan nilai-nilai murni. So pelajar, watak Greenpeace. Okey, kemudian kamu lihat ada jawapan untuk soalan dan kemudian huraian. Okey, kita lihat kepada soalan. Contoh jawapan yang disediakan. Next. Okey, format jawapan wajib menulis watak. Tak kira dalam soalan esei pelajar wajib tulis jawapan. Watak wajib tulis watak. Okey, jawapan setuju. 1 J. Nilai maksima 3. So pelajar tulislah 5. 3 daripadanya akan diberikan markah untuk maksima secara maksima. Kalau nak tulis 3, terpulang pada pelajar. Yang kalau nak tambah, kata-kata rasa kalau 1 tu tak betul, yang kedua tu yang keempat tu boleh betul, tulislah 4 nilai. Uraian, okey, alasan saya. Tindakan Pertubuhan Greenpeace adalah untuk melindungi alam sekitar daripada sisa ujian nuklear. Sisa ujian nuklear banyak kesan impak negatif, kesan negatif. Okey, mengelakkan kepupusan flora dan fauna akibat ujian nuklear ini akan memberi impak yang besar. Melindungi ikan puas daripada pupus. Menjaga hutan sebagai kawasan tanan air. Mengelakkan kejadian bencana alam. Dapat mengelakkan fenomena pemanasan global. So maknanya jawapan yang saya ambil ni merangkumi 3 aspek yang ditanya. Hutan, kepupusan ikan paus dan juga ujian nuklear. Itulah perlunya pelajar beri perhatian kepada maklumat-maklumat yang disediakan dalam soalan tersebut. So jawapan saya merangkumi ketiga-tiga aspek itu agak mudah untuk saya masukkan sebagai jawapan. So pelajar itulah yang sepatutnya dilakukan dalam Dewan Peperiksaan nanti. Okey pelajar, so pelajar inilah format atau yang diperlukan sebagai jawapan. Dan kalau pelajar nak tulis lebih daripada 6, nak tulis 10, nak tulis 15 atau nak tulis 20, terpulang pada pelajar. Tapi ingat, masa. Musuh yang paling ketat dalam Dewan Peperiksaan itu ialah masa. Sebenarnya pelajar perlulah agihkan masa yang sesuai untuk jawab soalan esei. Okey, jangan terburu-buru dah habis masa untuk soalan struktur dan bila nak jawab soalan esei tinggal masa yang tak sepatutnya masih yang singkat untuk jawab soalan. So memang tak dapat jawab dengan yang sebaik-baik mungkin. Okey, itu pesanan pada pelajar-pelajar yang berada di depan saya. Okey pelajar, okey kita lihat next. Okey, kita dah sampai ke tahap yang maknanya pelajar-pelajar yang ada di depan saya ini tertunggu-tunggu. Nak dapatkan maklumat dan tips, okey, untuk peperiksaan. Di sini kita tidak dapat saya tidak kata apa yang akan keluar yang bulat-bulatnya daripada untuk peperiksaan ini tidak pelajar. Untuk pendidikan moral agak mudah, simple. Pelajar saya kata petua tadi, buka mata, buka telinga, buka mulut untuk dapatkan maklumat. Sebelum nak masuk ke dewan, selain daripada menghafal atau mengingati beberapa nilai, pelajar juga perlu masuk ke Dewan Peperiksaan dengan maklumat-maklumat yang tertentu. Jangan masuk dengan tangan kosong. Okey pelajar, so isu-isu penting yang saya ambil daripada melihat, menganalisis situasi-situasi dan perkara-perkara yang berlaku, peristiwa-peristiwa yang berlaku, yang mana boleh menjadi yang boleh membantu pelajar. Yang ini sebagai panduan pelajar, selain daripada isu-isu yang saya kemukakan di sini, pelajar juga boleh meminta daripada guru-guru yang mengajar pendidikan moral untuk dapatkan beberapa maklumat tambahan yang tentang berkaitan dengan maklumat-maklumat atau peristiwa-peristiwa ataupun kejadian-kejadian tertentu. Okay, next. Okey, yang ini saya senarkan beberapa perkara tajuk yang penting untuk tahun ini pelajar. So yang pelajar perlu beri perhatian. Rukun negara. Okey, sebagai negara pelbagai kaum, rukun negara adalah tonggak yang dijadikan sebagai panduan, itu sebagai panduan kepada kita supaya kita hidup aman dan damai dalam negara yang pelbagai multiracial ni ataupun berbilang kaum ini. Okey, pendidikan secara talian. Selama setahun ini pelajar-pelajar berdepan dengan fenomena ini. Pendidikan dalam norma baru. Itulah yang dikatakan. So, pendidikan norma baru yang digunakan kaedah talian. Okey, dengan menggunakan Google Meet, dengan menggunakan pengedaran bahan Telegram, pendidikan melalui WhatsApp. Itu pendidikan secara talian. Kesan. Apa kesan dia? Apa kebaikan dia?
apa kekangannya dalam melaksanakan pendidikan secara talian ini. Pelajar-pelajar bincanglah bersama kawan dan sebagainya. Saya rasa pelajar pun dah arif dengan tajuk ini. Peranan pertubuhan sukarelawan. Apabila kita berdepan dengan pandemik COVID-19 ini, kita lihat badan-badan pertubuhan atau pertubuhan sukarelawan, badan-badan bukan kerajaan yang banyak yang turun padang nak menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat kita. Ada yang menghantar makanan, ada yang menyediakan kemudahan bantuan kewangan, ada yang membantu untuk menyediakan kemudahan pendidikan pelajar-pelajar dan sebagainya. Di situ kita lihat peranan mereka. Apakah peranan badan-badan sukarelawan ini? Mungkin skop tu akan diberi perhatian. Kemudian kita lihat masalah catuan air yang sering kita berdepan dengan gangguan air dan sebagainya. Punca, bagaimana boleh mengatasi dan sebagainya. Lihat, beri perhatian kepada perkara tersebut. Kenaikan harga barangan ialah fenomena yang sering dihadapi oleh ibu bapa kita yang merungut setiap hari. Kata harga barang dah naik. Apakah cara, apakah pendekatan yang kita boleh amalkan supaya kenaikan barang-barang itu dapat diatasi dengan cara yang berhemah. Dan kita juga lihat apakah peranan persatuan pengguna di sini. Okey, keganasan rumah tangga kita dah baca dalam akhbar, kita dah dengar dalam berita katakan sewaktu PKP ini kejadian-kejadian keganasan rumah tangga semakin meningkat. Dan kita ambil iktibar daripada situ tu mungkin boleh dijadikan skop soalan dalam untuk peperiksaan tahun ini. Perintah kawalan pergerakan. Dan ini agak yang pelajar dah biasa dah selama setahun ini. Dan apakah ada yang pihak yang memperlekakan perintah yang dilakukan? Mungkin dari aspek kesalahan, kesan dan sebagainya itu pelajar perlu bincang. Okey, penyakit berjangkit khususnya pandemik COVID-19. Mungkin akan ditanya dari aspek itu. Dapatkan maklumat sedikit. Saya rasa pelajar sudah pun tahu beberapa perkara berkaitan dengan itu. Selain itu, perkhidmatan penghantaran makanan. Ini yang paling popular ya bila PKP, CMCO dan sebagainya. Yang paling sibuk ialah penghantar makanan, food panda, grab food ataupun dah makan. Banyak ya, dah banyak jenama-jenama yang boleh sediakan perkhidmatan penghantaran makanan ke rumah sesiapa saja yang membuat tempahan. Okey pelajar, so gunakan kaedah tu. Dan kita lihat cara hidup seorang penghantar makanan tu. Bagaimana suasana seharian mereka mungkin dari segi aspek itu. Kerjasama kepada kerajaan. Okey, mungkin aspek dalam pandemik sedemikian dalam PKP dan sebagainya. Bagaimana kita sebagai rakyat Malaysia atau sebagai seorang warga negara, kita nak memberikan kerjasama kepada kerajaan supaya dapat mengurangkan pandemik COVID-19 dan sebagainya. Apa peranan kita? Dapatkan maklumat dan sebagainya. Program sekolah dalam taman. Okey, program sekolah taman ialah berkaitan dengan melestarikan alam sekitar sekolah. Di mana sekarang ni sekolah bukan saja terdiri daripada bangunan batu dan kita nak jadikan sekolah itu ialah tempat yang lebih sesuai, lebih mudah, lebih yang sesuai untuk kita belajar. Okey, sekolah dalam taman. Dasar pengasingan siswa walaupun dah beberapa tahun dipesan ya kepada pelajar-pelajar atau kepada pengguna, kepada masyarakat Malaysia, dasar pengasingan siswa masih dalam peringkat ujian lagi, tak dapat pencapaian yang sepatutnya dijangka. Iko pelancongan di Malaysia. Satu lagi mod pelancongan yang baru, iko pelancongan. Okey, so pelajar dapatkan maklumat. Perceraian dalam kalangan masyarakat Malaysia, satu lagi fenomena, satu lagi isu negatif yang banyak diutarakan. Okey, di mana didapati 50 hingga 60% perkahwinan yang didaftar berakhir dengan perceraian. Okay, ini adalah satu masalah yang sepatutnya kita anggap dan diberi perhatian dan diperhalusi supaya dapat mengurangkan kadar perceraian. Dan kadar perceraian bukan saja antara ibu dan bapa dan impaknya kepada anak mereka selepas pasangan itu bercerai. Dan pelajar melihat kepada skop tersebut. Masalah pemecatan kerja yang dah jadi fenomena yang biasa sekarang. Ramai yang hilang pekerjaan sewaktu PKP ini. Dalam tempoh setahun, 2 tahun ni. Ramai yang hilang kerja. Kilangnya ditutup dan sebagainya. So apakah cara untuk mereka mengatasi suasana tersebut. Situasi tersebut. Apa yang mereka perlu lakukan. Itu dapatkan maklumat dan sebagainya. Dan peranan Kementerian Sumber Manusia. So kalau kita lihat kerajaan sumber manusia menyediakan banyak
pelbagai jenis latihan. Contohnya e-latih yang baru-baru dilancarkan ini adalah satu kaedah nak membantu pekerja-pekerja yang telah hilang kerja untuk menambahkan maklumat ataupun menambahkan skill, kemahiran supaya mereka dapat cari kerja yang baru selepas mereka mendapat maklumat ataupun latihan yang sepatutnya. Dan beberapa langkah lagi dengan bantuan kewangan dan sebagainya. So, maknanya pelajar perlu melihat aspek-aspek tersebut untuk sebagai tajuk-tajuk penting untuk tahun ini. Selain itu juga beri perhatian kepada isu makanan atau makanan berbentuk organik. Tidak dicatat kat situ makanan organik. Sekarang ni satu trend. Bila kita beli sayur, kita cari sayur yang organik. So maknanya cuba beri perhatian kepada apakah kesan, kebaikan produk hasil pertanian secara organik ni. Okay, so kita lihat slide yang kedua. Next. Okay, pelajar, kalau sesiapa saja yang sudah hafal 36 nilai, saya ucapkan tahniah. Yang hafal 16 nilai, tahniah. Kalau yang belum lagi langsung menghafal nilai, tahniah juga. Sebab kamu juga telah bersedia untuk sekadar yang mampu. Tapi pelajar, untuk memastikan pelajar-pelajar untuk menjawab soalan peperiksaan, dalam dewan peperiksaan, pelajar perlu membawa beberapa nilai, menghafal beberapa nilai supaya dalam situasi soalan yang diberikan tu pelajar boleh muatkan sebagai jawapan. Okey, antara nilai konvensional atau nilai yang kerap ditanya, harga diri, bertanggungjawab, kasih sayang, rasional, tanggungjawab terhadap keluarga, menyayangi dan menghargai. Maknanya agak mudah ya pelajar. Setiap 7 bidang tu, daripada setiap 7 bidang tu hafal 1 nilai. Maknanya dah ada 7 nilai. Okey, selain itu kamu tambah beberapa nilai yang anda rasa kamu boleh hafal nilai tersebut. So dan itulah maklumat yang akan dibawa masuk ke dalam dewan peperiksaan. Yang dah hafal 36 nilai, bawa 36 nilai. So kamu ada peluang yang lebih baik untuk skor markah yang lebih tinggi daripada pelajar yang lain. Okey pelajar, ini ada antara nilai-nilai yang perlu pelajar, ini antara ya, dan kalau pelajar rasa semuanya nak bawa ke dewan peperiksaan, hafal. Okey, dan okey pelajar, so dah sampai masuk untuk FAQ. Bila setiap pelajar, apakah frequently asking question ataupun soalan yang kerap ditanya oleh pelajar, dan saya ambil peluang ni dalam peluang ini untuk jawab beberapa soalan yang pernah pelajar kemukakan kepada saya apabila saya menyampaikan pelajaran ataupun menyampaikan seminar kepada pelajar-pelajar. Okey, soalan pertama. Cikgu, kalau dia dikehendaki soalannya memerlukan 2 nilai, boleh tak saya tulis 3 nilai? Digalakkan. Kalau saya nak tulis 4, lagi digalakkan. Kalau saya nak tulis 5, jangan. Buang masa. Okey, so kalau di ruang tu disediakan untuk 2 nilai, pelajar boleh tulis nilai yang ketiga sebagai nilai tambahan. Kalau diminta 2 fakta, pelajar dibenarkan tulis 3 fakta atau 4 fakta. Janganlah sampai meminjam kertas tambahan untuk nak tampal kat situ sebagai tambahan jawapan. Jangan. Okey, ruang yang disediakan dalam kertas soalan tu memang dah cukup pun. Okey, kalau soalan yang kerap ditanya, perlu tak saya tulis dengan ayat yang lengkap? Okey, kalau ditanya apakah nilai yang nilai yang 2 nilai, perlu tak saya tulis soalan jawapan tu dengan ayat yang 2 nilai yang saya dapati daripada gambar tersebut di atas ialah? Tak perlu pelajar. Tuliskan saja nilai. Tak perlu ada ayat yang lengkap. Tidak ada orang yang akan penalize ataupun denda kamu sebab kamu tidak tulis jawapan dengan nilai tersebut, dengan ayat yang penuh. Okey, soalan yang ketiga. Okey, yang kerap ditanya. Soalan esei. Kalau arahannya memerlukan 2 jawapan, boleh tak saya tulis soalan yang ketiga tu? Memang digalakkan. Tu pelajar-pelajar SPM, pelajar dinasihatkan untuk menulis ketiga-tiga esei tersebut sekiranya ada masa. Okey, sebab apa saya pesan kepada pelajar-pelajar? Katalah soalan esei pertama pelajar dapat 10 markah. Very good. Soalan esei yang kedua, pelajar dapat sejumlah 8 markah. Tetapi apabila pelajar dah menulis esei yang ketiga, tugas pemeriksa ialah untuk memeriksa esei yang ketiga tersebut. Katalah esei ketiga tu kamu dapat 10 markah. So di situ pelajar dapat tambah 2 markah sebab pemeriksa akan ambil esei yang dapat paling tinggi markahnya.
So pelajar sudah ada ruang. Okay, itu dah peluang yang disediakan oleh pelajar sendiri untuk dapat nak tambahkan markah pelajar. Okay pelajar, so itu antara perkara-perkara yang perlu saya sampaikan. Saya rasa maklumat yang saya sampaikan kepada pelajar-pelajar itu agak memadai dengan memadai untuk sebagai persediaan untuk peperiksaan, dan harapan cikgu di sini ialah supaya maklumat yang saya berikan itu adalah maklumat yang sangat-sangat diperlukan oleh seorang pelajar untuk menyediakan diri kamu untuk mendapatkan markah yang paling baik, ya. Untuk diri kamu, dan juga markah yang paling baik untuk diri kamu juga akan membanggakan keluarga kamu, dan seterusnya masa depan kamu lebih cerah, dan kamu boleh mengikuti pelajaran yang pengajian yang lebih berkesan untuk menentukan masa depan pelajar. Okey pelajar, so sampai sinilah perkara maklumat yang saya sampaikan. Selamat menduduki peperiksaan. Lakukan yang terbaik. All the best. Sesiapa saja yang sudah buat persiapan, persediaan, sudah pasti berkatnya akan sampai kepada kamu. Sekian, terima kasih. All the best, students.